Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey. So, untuk hari ini kita akan sambunglah kita punya topik pembelajaran kita dalam bab 7 iaitu keelektrikan dan juga kemagnetan. Okey. So, pada kelas yang lepas kita telah pun membincangkan secara lanjut berkenaan dengan tenaga. Okey, di mana hari ini kita telah pun melihat kepelbagaian sumber tenaga, okey. Dan apakah bentuk-bentuk tenaga yang ada di sekeliling kita. Also, kita telah pun melihat juga bagaimana yang dikatakan prinsip keabadian tenaga, di mana tenaga ini dia tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi ianya boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey. Dan kita pun melihat tentang charge elektrostatik. Okey, apakah itu charge elektrostatik? Dan apakah alatan ataupun instrumen yang digunakan untuk mengesan kehadiran charge elektrostatik iaitu elektroskop. Dan apakah contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam kejadian kilat. Dan bagaimanakah dengan memahami konsep elektrostatik ini mampu membantu kita menyelesaikan masalah seperti kita nak buang habuk, okay, dan sebagainya. Okey. So, hari ini kita masuk kepada topik arus elektrik. Okey. So, seperti mana yang kamu sudah maklum, untuk kita nak menggunakan alatan-alatan elektrik seperti TV, komputer, okey, kipas dan sebagainya, kita mesti ada arus elektrik. Okey. So, arus elektrik ini datangnya daripada cas elektrik. Okey. So, bila kita nak takrifkan arus elektrik, ianya boleh ditarifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Okey, berarti untuk menjana arus elektrik, kita mesti ada cas elektrik. Di mana cas elektrik ini kita boleh dapat daripada pelbagai sumber seperti sel kering. Okey, kita ada sumber seperti penjana elektrik dan juga sel suria. Okay. So basically charge elektrik ini adalah pergerakan elektron. Okay. Kena ingat balik, dalam menghasilkan tenaga elektrik, ion ataupun subatom yang terlibat adalah elektron. So pergerakan elektron ini akan menghasilkan tenaga elektrik ataupun arus elektrik. Okay. So pergerakan elektron ini melalui satu konduktor dalam sesuatu masa, okay, adalah arus elektrik. Okey, patutlah kalau kita takrifkan arus elektrik sebagai kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Okey, so dengan adanya pergerakan elektron ini ataupun cas elektrik ini, maka akan terhasil ataupun akan terjanalah arus elektrik. So, bila ada arus elektrik, maka kita boleh menggunakan kita punya peralatan elektrik seperti TV, komputer dan lain-lain lagi. Okey. Dan untuk kita nak mengukur arus elektrik, kita ada satu alat khas yang dipanggil sebagai ammeter, A-M-M-E-T-E-R, ammeter. Okey, di mana unit SI bagi arus elektrik ialah ampere, A-M-P-E-R-E, ampere, huruf besar A. Okey, so ini ialah unit SI bagi mengukur arus elektrik. Okey, dan kita juga ada dua lagi perkaitan yang dipanggil sebagai volt dan juga rintangan. Okey, so kita ada voltan dan juga rintangan. Okey, so arus elektrik, voltan dan juga rintangan ini, ketiga-tiga ni adalah sangat penting, di mana ketiga-tiganya akan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penghasilan tenaga elektrik yang akan melalui sesuatu konduktor. Okey, so untuk voltan, okey, voltan ini kita takrifkan sebagai beza upaya antara dua titik. Okay. So voltan adalah beza upaya antara dua titik. Okay. Jika kita ada satu liter yang lengkap, okay, bila kita katakan beza upaya antara dua titik ataupun the differential potential, okay, berarti kat sini daripada pergerakan cas elektrik di di terminal negatif kepada terminal positif dalam satu liter yang lengkap, beza upaya antara pergerakan cas elektrik ini daripada terminal negatif 1 point dan juga terminal positif 1 point, kita panggil sebagai voltan. Basically voltan ini adalah satu macam tenaga, okay, yang diperlukan untuk menggerakkan cas elektrik supaya terjananya arus elektrik.
Okey, so beza upaya antara dua titik ini dipanggil sebagai voltan. Basically tenaga yang diperlukan untuk nak menggerakkan cas-cas elektrik untuk mengalir melalui satu litar yang lengkap untuk menghasilkan arus elektrik. Okey, dan voltan ini kita boleh ukur dengan alat bernama voltmeter, dan unit SI bagi voltan ialah volt, huruf besar V. Okey, so ini ialah voltan. Yang ketiga, kita ada satu lagi dipanggil sebagai rintangan ataupun perintang. Okey, so rintangan ini, so rintangan wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, so sama ada kita ada satu perintang istimewa ataupun perintang piawai, ataupun mungkin perintang ini seperti mentol. Okey, yang juga merupakan satu perintang ataupun rintangan dalam sesuatu litar yang lengkap. So rintangan ini ialah satu benda yang menghadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya. Okey, so rintangan ini ialah sesuatu yang menghadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya. Okey, so dalam litar yang lengkap, jika ada satu perintang piawai, perintah ini berfungsi untuk menghadkan, ataupun dia akan menentang pengaliran arus elektrik melalui satu perintang. Berarti selepas arus ini merentasi perintah tersebut, maka dia akan mula berkurangan bergantung kepada berapa banyak rintangan yang dihasilkan oleh perintah tersebut. So ini ialah rintangan, di mana rintangan dapat diukur dengan unit ohm. Okey, OHM. Ohm bentuk seperti omega, sub. Okey, bentuk seperti omega. Okey, so ini ialah unit bagi rintangan. Okey, dan kita tengok kepada apakah hubungan antara arus, voltan dan juga rintangan. Okey, so kita akan tengok seterusnya. Okey, so apakah hubungan di antara arus, rintangan dan juga voltan? Okey, so dekat sini kita ada satu hukum yang akan menghubungkan ketiga-tiga faktor ini. Hukum ini dipanggil sebagai hukum Ohm. Okey, so hukum Ohm di sini menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. Okey, kita ulang balik. Hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. Bererti kat sini, okey, dia bagi dalam bentuk rumusnya V sama dengan IR. Okey, memang V ialah voltan, I ialah arus, R ialah rintangan. Okey, so dalam perkaitan antara hukum Ohm ini, V sama dengan IR. Okey, V sama dengan IR. Okey, berarti kat sini voltan dia berkadar terus dengan arus dan rintangan. Okey, so voltan berkadar terus dengan arus dan rintangan. Okey, manakala untuk arus, okey, jika kita ubah rumus ini, kita dapat I sama dengan V bahagi R. Okey, berarti kat sini arus berkadar terus dengan voltan, manakala arus berkadar songsang dengan rintangan. Okey, berarti kat sini jika voltan bertambah, arus bertambah. Jika rintangan berkurangan, maka arus pun bertambah. Okey, ini merupakan perkaitan. Okey, and the same thing kalau kita ubah dia punya depan dia, R sama dengan V bahagi I. Okey, so rintangan bertambah, voltan bertambah. Okey, rintangan bertambah, arus berkurangan. Okey, so ini ialah perkaitan dalam hukum Ohm. Okey, di mana V sama dengan IR. Okey, so untuk mencari V, untuk mencari I dan juga untuk mencari R, kamu boleh gunakan rumus V sama dengan IR dan kamu boleh ubahlah dia punya kedudukan dia. Okey, di mana V sama dengan IR ataupun dapatkan I sama dengan V bahagi R. Okey, dan dapatkan R sama dengan V bahagi I. Okey, so ini ialah hukum Ohm. Okey, so hukum ini sangat penting kamu kena tahu
Sebab inilah rumus yang kamu akan gunakan jika diberi soalan untuk mendapatkan sama ada rintangan, arus ataupun voltan. Okey. So ini tentang perkaitan antara arus, voltan dan juga rintangan. Okey, apakah itu arus? Bagaimana arus ini terhasil dengan adanya pengaliran cas elektrik melalui satu konduktor? Okey, apakah itu voltan? Okey, voltan basically adalah beza upaya antara dua titik di mana ianya adalah satu tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan cas elektrik dalam satu konduktor supaya terhasilnya arus elektrik. Okey, dan rintangan pula ialah sesuatu yang menghadkan atau menghadkan ataupun menghentikan ataupun akan limitkan pergerakan arus elektrik melaluinya. Okey, sedangkan mengurangkan arus elektrik. Okey, dan perkaitan bagi ketiga-tiga ini dalam bentuk hukum Ohm. Mana hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan juga keadaan fizik lain adalah tetap. Okey, so untuk hari ini cukup sekadar tentang arus, voltan dan juga rintangan. Okey, so saya harap hari ini kamu dapat belajar sesuatu. Jika tak faham, boleh baca balik buku teks kamu dan boleh tanya saya secara personal. Okey, so hari ini pun tiada latihan formatif. Saya akan bagi latihan nanti bila kita dah sampai habisnya litar besi dan juga litar selari. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.